Okey, so sebulan yang lepas, pihak Oppo telah selamat melancarkan smartphone mid-range diorang yang terbaru iaitu Oppo A93. And Oppo A93 ni dia dijual pada tanda harga jualan rasmi RM1,299. Dan korang boleh dapatkan dalam dua variasi warna iaitu warna matte black dan satu lagi adalah metallic white macam aku pegang dalam video ni lah. Dan kalau korang tengok dari segi dia punya rekaan luaran dia, memang dia nampak lebih kurang sama rupa dia, paras dia tu macam Oppo Reno 4 Pro. In fact, dia pun ada berkongsi fungsi kamera yang lebih kurang sama macam Oppo Reno 4 Pro kan. Dia ada fungsi Ultra Steady Mode, dia ada fungsi AI Color Portrait Mode dan last kali dia juga turut didatangkan dengan fungsi Night Flare Portrait Mode. So persoalannya dekat sini, sejauh mana bagusnya Oppo A93 ni? So kalau nak tahu, kita kena start video ni lah. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan video ini. Let's go! Salam guys, Muaz Malik di sini. So macam aku cakap tadi pada awal video tadi, Oppo A93 ni dia memang nampak lebih kurang sama macam Oppo Reno 4 Pro. In fact, dia punya berat pun sebenarnya lebih kurang sama juga macam Oppo Reno 4 Pro kan. Dia punya berat dia tu 164 gram je. So ini bermakna bila korang pegang dekat tangan tu, korang boleh rasa dia memang selesa lah. Sebab dia tak adalah berat sangat kan macam kebanyakan smartphone lain. Kemudian bila kita tengok pada bahagian hadapan Oppo A93 ni pula, dia didatangkan dengan skrin hadapan bersaiz 6.43 inch Full HD Plus Super AMOLED display. Jadi bila dah nama dia pun panel jenis Super AMOLED, korang boleh assume lah yang mana dari segi color reproduction dia tu memang terbaik gila lah. So apa yang aku nampak, panel dia ni memang mampu untuk produce warna yang memang nampak punchy, memang super sharp. Kemudian dia punya brightness level dia pun memang tinggi, so memang tak ada masalah lah kalau korang nak gunakan indoor ke ataupun dekat outdoor ke, memang korang akan nampak lah segala konten yang ada pada skrin ni. Dan kemudian disebabkan skrin ni pun jenis OLED juga, so korang boleh assume juga yang mana dia punya view angle memang bagus. So pada bahagian atas skrin, korang akan nampak yang mana dia didatangkan dengan design punch hole berbentuk kapsul. Dan design punch hole dia ni sebenarnya menempatkan dua kamera selfie. Yang ini kita akan cerita lebih lagi kejap lagi lah. Dan kemudian pada bahagian bawah skrin dia ni pula, disebabkan dia menggunakan skrin jenis OLED, so dia didatangkan dengan in-display fingerprint scanner. Dan in-display fingerprint scanner dia ni pun memang laju, memang cepat lah untuk baca cap jari korang. Selain itu, terdapat juga fungsi security lain yang kalau korang nak guna ialah fungsi face unlock. Dan fungsi face unlock dia ni pun sama macam korang nampak, memang bagus, memang laju untuk baca wajah korang. Jadi untuk skrin dia ni, bila korang dengar aku bercerita ni, nampak macam semua perfect, macam semua sempurna je kan. Tapi sebenarnya bagi aku lah, terdapat juga kelemahan lah. Dan kelemahan tu di mata aku sebenarnya ada dua kelemahan. Pertama, walaupun dia menggunakan skrin jenis Super AMOLED, dia masih lagi didatangkan dengan skrin yang menggunakan refresh rate 60Hz. So ini bermakna korang tak dapat lah nak gunakan 90Hz ke 120Hz ke, tu memang tak ada lah, memang dia 60Hz saja. Dan kelemahan yang kedua pula, dia punya bezel dekat bahagian bawah ni memang sedikit tebal. So alternatif lain yang korang boleh buat kalau korang beli Oppo A93 ni adalah dengan menggunakan wallpaper yang warna gelap lah pada bahagian bawah tu. So tak adalah korang nampak sangat dia punya bezel yang tebal tu kan. Kemudian bila kita tengok pada Oppo A93 ni juga, pada belah kanan terdapatnya power button, pada belah kiri terdapat slot SIM dan volume button, pada bahagian atas terdapat secondary mic, dan kemudian pada bahagian bawah terdapat 3.5mm headphone jack, mic yang pertama, port pengecasan jenis Type-C dan setup mono speaker. Untuk mono speaker dia ni, kualiti audio dia tu bagi aku macam biasa-biasa je lah. Most of the time dia punya sound dia tu memang bunyi macam agak mendap sikit. Dan sound dia ni pun memang akan memecah lah pada volume yang tertinggi. So nasihat aku kalau korang gunakan smartphone ni, korang letaklah dalam volume 80% ke bawah macam tu. Then should be okay. Kemudian pada bahagian back panel dia ni pula, walaupun dia nampak macam kaca, sebenarnya dia hanyalah plastik lah. Dia menggunakan polycarbonate plastik. Dan dalam masa yang sama juga, dia menggunakan finishing jenis matte, dan kemudian dia ada lengkungan pada setiap penghujung back panel dia ni. So disebabkan dia ada lengkungan pada hujung tu, sebab itulah bila korang pegang smartphone ni, dia rasa macam selesa lah dekat tangan tu. Kemudian pada bahagian atas belakang back panel ni, korang boleh nampak lah yang mana dia didatangkan dengan 4 setup kamera. Kemudian pada bahagian bawah terdapatnya logo Oppo. Aku personally memang sukalah finishing jenis matte yang macam ni kan, sebab bila dipakai design yang macam ni, so dia takkan mudah untuk memerangkap korang punya cap jari. Cuma kalau aku nak komplain untuk back panel dia ni, aku memang tak berapa suka dengan dia punya design untuk setup kamera utama dia ni lah. Sebab aku sebenarnya lebih suka kalau dia punya petak dekat bahagian belakang ni diwarnakan dengan warna hitam instead of warna putih transparent macam ni kan. Tapi itulah, memandangkan pada Oppo Reno 4 Pro pun design dia memang macam ni. So mungkin ini adalah design rekaan nilai estetik yang memang Oppo nak ketengahkan pada diorang punya produk diorang lah. So dia nampaklah macam lain daripada kebanyakan smartphone yang lain. Maka Oppo A93 ni dia didatangkan dengan setup kamera utama bersaiz 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera
kamera depth 2 megapiksel dan satu lagi kamera depth 2 megapiksel. Untuk bahagian hadapan, ianya didatangkan dengan kamera 16 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel. Jadi kat sini korang boleh nampak lah yang mana setup kamera dia ni memang agak pelik sikit kan, sebab dia ada total 3 kamera yang akan membaca kedalaman untuk bila korang ambil gambar tu. So dekat sini kita boleh nampak lah yang Oppo memang macam agak serius lah untuk provide gambar portrait yang terbaik yang diorang boleh bagi. Jadi pertama, aku memang suka warna yang dihasilkan pada setiap gambar. Dia tak nampak terlampau natural, and dalam masa yang sama juga dia tak nampak macam terlampau punchy. Tak kisahlah pada kamera utama ataupun pada kamera ultrawide, dia memang sama je. Cuma pada kamera ultrawide, disebabkan megapiksel dia yang rendah tu, gambar memang dia akan nampak macam kurang sharp sikit lah. Tapi selain daripada tu, memang sangat memuaskan. Untuk kamera selfie pula pun bagi aku memang sangat bagus. Yes, kadang-kadang tu korang boleh nampak macam dia ada cubaan untuk over sharpen sikit gambar tu. Tapi selain daripada tu, memang aku tak ada benda nak komplain lah. Just korang kena matikan beauty mode lah sebelum korang nak ambil gambar tu. Antara benda lain yang turut memuaskan juga adalah fungsi portrait mode dengan fungsi night mode dia. Kalau korang ni jenis suka yang ambil gambar bokeh-bokeh dekat belakang tu kan, aku rasa korang memang akan puas hati lah dengan smartphone ni, sebab dia memang mampu untuk berikan potongan yang sangat kemas. Dan fungsi night mode dia juga mempunyai kebolehan untuk mencantikkan lagi penggambaran pada kawasan yang gelap. Fungsi bokeh ni juga turut boleh digunakan pada mode video. Cuma untuk video ni kadang-kadang tu korang boleh nampak macam dia ada hit and miss sikit lah. Dan alang-alang kita dah bercakap berkenaan dengan video ni, Oppo A93 ni dia mampu untuk merekod sehingga 4K 30 frame per second, kemudian 1080p 30 frame per second dan 720p 30 frame per second. Malangnya untuk kesemua mode ni dia tak ada fungsi untuk 60 frame per second. Untuk day-to-day performance dia pula memang sangat memuaskan. Sepanjang aku menggunakan smartphone ni memang aku tak nampak lah, aku tak jumpa lah apa-apa major lag. Even kalau korang guna untuk gaming pun memang tak ada masalah. Tak ada lah masalah panas, overheat tu semua memang tak ada. Cuma kurangnya dekat sini korang tak boleh nak letak setting grafik yang tertinggi lah. Mostly korang boleh letak dalam medium to low je lah, yang baru game tu boleh dimainkan dengan lancar. Reason dia adalah kerana Oppo A93 ni dia didatangkan dengan penggunaan chipset MediaTek Helio P95. Yang mana Helio P95 ni dia bukan chip yang khusus direka untuk gaming. Selain itu, untuk spesifikasi lain, Oppo A93 ni didatangkan dengan kapasiti RAM sebesar 8GB, internal storage UFS 2.1 sebesar 128GB, kapasiti bateri sebesar 4000 mAh dan ianya juga turut dibekalkan dengan pengecasan 18W. Untuk performance bateri, Oppo A93 ni bagi aku memang tak ada masalah. Dia memang bateri champ lah, sebab dia menggunakan skrin yang 60Hz je, so dia memang jimat tenaga lah. Cuma masalah yang aku jumpa dekat Oppo A93 ni adalah pada bahagian pengecasan dia. Sebab dengan menggunakan adapter 18W tu, dia akan ambil masa selama 1 jam 40 minit untuk full charge, which is memang agak lama. Sebab pada price range yang macam ni, kalau kita tengok pada smartphone lain, memang kebanyakan smartphone lain tu memang dah ada pengecasan pantas yang lagi laju. Cik, ada yang datang dengan 30W, ada yang datang dengan 65W kan, sejam dah full kan, 40 minit dah full. So ini bila 1 jam 40 minit memang terasa agak lama. Maka kesimpulannya, pada tanda harga jualan rasmi RM1,299 ni, aku boleh nampak lah yang mana Oppo memang akan ada tough time sikit lah untuk memasarkan Oppo A93 ni. Sebab pada tanda harga jualan yang macam ni, kalau kita tengok dekat luar sana, kita boleh nampak lah ada banyak lagi sebenarnya smartphone lain yang mampu untuk offer spesifikasi yang lebih tinggi pada tanda harga jualan yang sama. Contohnya, korang boleh dapat smartphone lain yang mempunyai higher refresh rate kan, dalam 90Hz, 120Hz. Kemudian pada range harga yang macam ni pun korang boleh dapat smartphone yang mempunyai setup stereo speaker. Dan last kali, of course lah, pada tanda harga jualan yang macam ni juga sebenarnya korang boleh dapat smartphone lain yang mempunyai sistem pengecasan yang lebih pantas, at least minimum 30W. Tapi dalam masa yang sama juga aku boleh nampak lah yang mana Oppo A93 ni dia memang akan ada peminat dia yang tersendiri. Akan ada orang juga yang akan beli smartphone ni. Sebab pertama, dia didatangkan dengan rekaan yang memang nampak premium. Dia tak nampak murah lah. Dia tak nampak macam dijual pada tanda harga jualan RM1,299. Kemudian yang kedua, skrin Super AMOLED dia ni memang sangat cantik lah. Memang sesuai lah kalau korang nak gunakan untuk tujuan entertainment. Korang nak tengok YouTube, korang nak layan movie, korang tengok Netflix tu semua memang sesuai. Dan last kali, of course lah, dia punya performance kamera dia lah, yang mana kamera dia ni memang mampu untuk produce gambar dengan sangat baik, and hasil gambar dia tu memang tak nampak macam sebuah smartphone yang dijual pada tanda harga jualan yang macam ni. Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Aku akan letak link pembelian untuk Oppo A93 ni dekat dalam description box di bawah. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.